kalau kamu mampu, buatlah 1 hingga 9 Zulhijjah. Tapi kalau tak dapat 9 hari ni, tolong jangan tinggal 8 dan 9. Kenapa 8 dan 9? Kerana 8 adalah hari Tarwiyah, 9 adalah hari Arafah. Cukuplah ada rasa di hati, aku nak hidup sebagai orang beriman ya Allah, aku nak mati sebagai orang beriman ya Allah, aku nak masuk ke dalam syurga bersama orang beriman. Rasa begini sepanjang kita baca Quran itu dah jadi doa yang sangat indah, dan mudah-mudahan Allah hidupkan kita dengan iman, Allah matikan kita dengan iman, Allah masukkan kita ke dalam syurga bersama orang beriman. Cukup dah sahabat-sahabat muslimat. Sama macam datangnya Zulhijjah. Ada orang Islam tapi tak rasa apa-apa Zulhijjah. Pasal apa semua orang update pasal puasa ni? Kesian, dia tak merasakan kehadiran Zulhijjah. Rugi. Sebab kalau kamu tak puasa, kamu tak pernah salah sebab dia bukan Ramadan. Tapi tak puasa sebab kita Sabtu Ahad ada kenduri ustazah. Usahakan kalau bukan 1 hingga 9 Zulhijjah sebab bukan ada nas yang mutlak kata puasa 9 hari. Tak ada. Tapi sebab puasa itu salah satu daripada amal, kalau kamu mampu, buatlah 1 hingga 9 Zulhijjah. Makna apa saja ibadah. Tapi kalau tak dapat 9 hari ni, tolong jangan tinggal 8 dan 9. Kenapa 8 dan 9? Kerana 8 adalah hari Tarwiyah, 9 adalah hari Arafah. Ini sunat. 8 pun tak boleh ustazah, bos nak belanja makan kat pejabat. Takkan dah saya seorang tak makan. Puasalah pada 9 Zulhijjah. Paling kesian 1 hingga 8 beria dia puasa, 9 dia tak puasa. Sedangkan yang jelas sahih adalah hadis yang Nabi suruh berpuasa pada hari Arafah. Orang kat sana tak dibolehkan puasa kerana mereka berwukuf di padang Arafah. Para hujaj kita tahun ni, berapa orang je dari Malaysia yang terpilih. Sebab bila ustazah pergi Masjid Surau ada jemaah haji, tahun ni paling kurang seorang angkat. Kalau dulu-dulu 4-5 orang tu biasa. Maknanya sikit sangat wakil kita berada di sana. Raikan mereka. Hantar mereka dengan doa-doa kebaikan. Jangan ada cemburu, jangan ada dengki. InsyaAllah lapang dada mendoakan mereka. Makin diaminkan malaikat Allah, 1 hari pasti kau dalam keadaan sihat sebelum mati akan sampai juga sebagai orang yang menunaikan haji rukun Islam kelima di sana. Tapi kalau kita, orang bagi tahu, ni pergi haji kita sakit hati, kenapa dia dulu, kenapa bukan aku? Dia tak jadi satu doa yang diaminkan oleh malaikat Allah. Sahabat-sahabat, betapa pentingnya untuk jadikan syurga itu sebagai tempat tinggal kita selama-lamanya. Allah pandang hati kita. Maka ayat yang kita nak faham, sesungguhnya Allah telah membeli daripada orang beriman jiwa. Itulah kalimah anfusahum wa amwalahum, dan harta benda mereka dengan memberikan syurga kepada mereka. Apa itu anfusahum, jiwa mereka? Apa itu amwalahum, harta mereka? Biasa kalau dalam nak merebut syurga, ada sesuatu yang perlu dikorbankan. Berapa ramai para syuhada kita dalam menegakkan kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, ikut Nabi ke medan jihad. Para isteri terpaksa merelakan. Yang lebih solehah isteri seperti isterinya Khanzalah malam pertama pernikahan. Sahabat-sahabat dirahmati Allah, minta maaf sebut sedang bersama, bersetubuh dengan isterinya. Dengar Nabi panggil mana lelaki-lelaki diajak berjihad. Sedangkan bila Rasulullah ajak lelaki-lelaki berjihad, jangan ada seorang pun yang jadi dayus dengan bersembunyi. Tapi kata Khanzalah, excuse lah, malam ni kan malam pertama kita, contohlah bahasa kita. Isteri solehah kata, abang, Nabi yang panggil itu, tinggalkan malam pengantin dia. Allahu Akbar. Ini rumah tangga Islam. Kita lemah kadang-kadang, pasangan kita ingatkan. Ibu ayah lemah, tak salah anak-anak ingatkan. Jangan mempertahankan ego. Kau siapa nak nasihat aku? Kau tu anak. Kita yang hantar anak pergi madrasah, kadang-kadang memang anak tegur kita, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Ustazah, mak ayah saya hantar saya pergi sekolah agama, tapi bila saya cuba tegur mak saya tak pakai tudung, mak saya marah pula. Mak kamu bukan pakai tudung ke? Dia pakai tudung masa depan sampai kat pagar sekolah je. Sebab sekolah tulis terima kasih kerana menutup aurat. Lah macam tu pula. Dia hantar anak pergi asrama, sekolah agama. Tapi dia pakai tudung bila sampai kat pagar asrama. Berlaku. Sahabat-sahabat dirahmati Allah. Jadi kita pihak sekolah pun pelik. Oh memang pakai tudung masa nak ziarah kamu je. Ya, bila balik saya tegur lah. Tapi mak ayah saya tak nak terima teguran.
Jadi apa salahnya anak tegur ibu dan ayah? Kerana benda tu Allah yang suruh tegur. So kadang-kadang jiwa kita tak selesa, hati kita tak seronok, berjihadlah kita dengan hawa nafsu kerana kita bukan seperti Hanzalah yang mengangkat senjata. Akhirnya dia tertewas di medan perang, tak sempat balik untuk mandi junub, dia bersama dengan isterinya malam tadi. Allahu Akbar. Kata Rasulullah, Hanzalah tubuhnya basah ketika berada di medan jihad kerana dimandikan oleh para malaikat Allah. Masya Allah. Jadi ini yang kita nak tahu sahabat-sahabat dalam perkara-perkara sirah yang menjentik hati kita, sanggup mengorbankan kehidupan peribadinya untuk agama Allah. Ini antara contoh-contoh anfusahum. Harta, hari ini kalau kita kata harta, berapa ramai kalau kita sebutkan korban sunat muakkad setahun sekali. Tapi kita masih lagi bertangguh. Dulu dah buat dah korban, tahun ni tak payah pun tak apa ustazah. Subhanallah sahabat-sahabat, korban tu ibadah peribadi kita. Moga gugurnya dosa-dosa kita seiring dengan gugurnya darah ketika binatang korban kita disembelih. Kalau kita dapat melihat darah itu jatuh, itu dapat pahala sunat lain. Tapi kalau pakat semua Karyah Bukit Jerutung, imam masjid sembelih lembu, semua pakat intai habis, kan tempat lain yang miskin-miskin, siapa nak bagi lembu? Jadi kalau kita tak dapat bersama-sama hari penyembelihan, sahabat-sahabat muslimat dirahmati Allah, cukuplah kita niat. Ya Allah, entah dah sembelih kot, ini kan dah hari tasyrik ketiga, mustahil lah tak sembelih lagi lembu aku. Semoga kau gugurkan dosa-dosa aku ketika lembu itu disembelih. Jadi kita kena clear, ustaz mana yang kita masuk, dah settle ke belum ibadah korban kita, hari pertama, kedua, ketiga, kenapa kena ambil tahu? Sebab setelah selesai disembelih binatang korban kita, barulah kita halal untuk potong kuku, rambut dan sebagainya. Bukan hari raya pertama tu dah boleh potong kuku, sedangkan lembu kita belum disembelih. Sebab kita masuk ada 100 ekor lembu. Lembu kita kena sembelih pada hari tasyrik yang kedua, barulah kita boleh potong kuku. Jadi seeloknya ada satu grup contoh. Okey, lembu 89, nama siapa? Okey, lembu 89 settle, nama saya duduk dekat lembu 89. Alhamdulillah, terima kasih ustaz. Bolehlah potong kuku lepas ni. Tapi kalau terpotong kuku pada 7 Zulhijjah, saya nak bayar dam kat siapa? Ustazah, tak payah bayar dam. Oh Allah, dia pergi pandai-pandai pula yang kita tak boleh bersama ni dalam ihram. Yang tak boleh hanya potong kuku dan rambut, hak lain semua boleh. Tapi sebab dia tersilap bagi ajaran tadi tu, ustazah kata dalam ihram. Masa ustazah buat gini tu dia tak nampak. Dalam ihram tu maknanya apa yang tak boleh. Bukan macam orang pergi umrah tu. Okay, sahabat-sahabat. Tapi sekali lagi saya tekan, sebab ni jadi fitnah kepada guru-guru agama. Kan kita cakap sunat, kalau tak buat pun tak apa. Tapi dia pergi tekan, mak siapa suruh potong kuku ni? Tak sah dah korban mak tu. Tak adanya tak sah. Korban tetap disembelih, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Allahu Akbar.